Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arwan bin Abdul Razak, nombor metrik 276546, akan membentangkan tajuk Hala Tuju dan Masa Depan Demokrasi di Malaysia. Dari segi pengenalan, negara yang mengamalkan sistem demokrasi ini dikenali sebagai negara demokratik. Bermaksud adalah pemerintahan yang menggariskan bahawa kuasa di tangan rakyat. Antara contohnya negara yang mengamalkan sistem demokrasi seperti negara kita, iaitu India, Amerika Syarikat dan Afrika Selatan. Selain itu, perlembagaan Malaysia juga memainkan peranan penting dalam menjadikan garis panduan kepada demokrasi. Dari segi pemerintahan demokrasi, di mana corak pemerintahan demokrasi terbahagi kepada dua, iaitu sistem republik dan sistem raja berperlembagaan. Sistem republik bermaksud menolak institusi raja kerajaan dikuasai oleh presiden, di mana sistem raja berperlembagaan juga mengamalkan raja sebagai pemerintah tertinggi tetapi dibantu oleh Perdana Menteri. Demokrasi berparlimen, dari segi maksudnya, demokrasi berparlimen adalah rakyat mempunyai kuasa dalam sistem pemerintahan, iaitu dalam sistem ini rakyat berpeluang untuk membentuk kerajaan dan bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya yang diadakan di negara Malaysia. Dari segi konsep demokrasi berparlimen, di mana demokrasi ini terbahagi kepada dua, iaitu demokrasi secara langsung dan tidak langsung, di mana demokrasi secara langsung adalah rakyat sendiri mempunyai hak untuk membuat pilihan di dalam pilihan raya. Demokrasi tidak langsung juga bermaksud bila rakyat membuat satu keputusan secara tidak langsung kerana bergantung kepada perwakilan. Ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen, antaranya ciri-ciri adalah seperti pertama, perlembagaan; kedua, raja berperlembagaan; ketiga, kuasa pemerintahan yang terdiri daripada badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman; yang keempat, pilihan raya; dan terakhir, parti politik. Agong, di mana yang di-Pertuan Agong akan dipilih setiap 5 tahun sekali. Baginda dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Fungsi dan peranan yang di-Pertuan Agong, antara fungsinya adalah Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata mempunyai kuasa untuk memanggil dan membubar parlimen, mempunyai kuasa bagi mengampun dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera, dan juga bertanggungjawab bagi menjaga dan memelihara kedudukan dan hak keistimewaan orang-orang Melayu, dan juga sebagai ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri di Pulau Pinang, Melaka, wilayah Persekutuan serta Sabah dan Sarawak. Konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, di mana pada peringkat persekutuan yang di-Pertuan Agong telah menjalankan tugas secara simbolik berdasarkan perlembagaan dan nasihat dari Perdana Menteri. Kelebihan sistem demokrasi di Malaysia, rakyat mempunyai hak dan kuasa untuk menentukan siapa yang layak untuk mentadbir negara.
dan juga sistem ini menganggap semua golongan dan lapisan masyarakat adalah sama. Demokrasi secara tak langsung dapat menyatukan rakyat, iaitu dengan mengaitkan individu dan kumpulan. Juga kita lihat dari segi kelemahan sistem demokrasi di Malaysia, antaranya dari segi aspek pengasingan kuasa, kerana di Malaysia tidak dapat dilaksanakan mengikut konsep asalnya. Setiap pihak media yang berpuak-puak dan berat sebelah, hingga amat sukar bagi kita mendapat liputan media yang tidak menyokong mana-mana pihak. Dan sistem ini juga memerlukan masa yang panjang dalam menentukan sesuatu dasar. Demokrasi di Malaysia, melalui pilihan raya sebelum ini, kita boleh lihat peratusan keluar mengundi yang rendah. Namun demikian, Parlimen Malaysia yang telah menginjak usia 62 tahun akan melalui transformasi. Pihak kerajaan persekutuan dilihat lebih inklusif apabila membabitkan ahli politik pembangkang turut dititik beratkan berkenaan dengan kursus reformasi dan takbir urus. Kita perlu mematuhi sistem kehakiman dan tidak sewenang-wenangnya mempersoalkan isu-isu sensitif, dan saling menghormati antara satu sama lain atau menghormati sensitiviti kaum kerana menginginkan sesebuah negara yang tenteram dan aman. Dari segi kesimpulan juga kita boleh lihat di mana perlembagaan yang telah digubal mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk Malaysia pada masa hadapan, walaupun ia merupakan sebuah perlembagaan yang panjang, namun ia telah berjaya melahirkan pentadbiran negara, mewujudkan keamanan dan kestabilan negara.